Okay, so kita tengok 18C dahulu. Dia bagi tahu sini xy plus 2 square minus 3x plus e to the power of negative y equals to e to the power of negative x. So yang ini kita akan buat implicit differentiation lah. Sebab apa implicit? Sebab kalau kita tengok equation ni dia bukan macam explicit function. Okay, dia bukannya y sama dengan apa. Dia campur-campur. Ini ada xy, sini pun ada y. Okay, dan sebelah sini pula ada x. So kena buat implicit differentiation. So yang pertama kita selesaikan yang bahagian pertama ni dulu. Macam mana nak differentiate yang ini. So kita tengok kat sini dia adalah chain rule. Okay, kita akan differentiate yang kuasa 2 ni dulu. Okay, ataupun bahagian luar ni. Kemudian baru kita masuk ke dalam. Okay, kita differentiate yang dalam ni. So dia akan jadi 2 xy plus 2 to the power of 1. Okay, so itu baru selesai yang bahagian luar tu. Differentiate yang bahagian luar tu. Kemudian kita differentiate yang bahagian dalam. So ini kena buat cara cepat lah. Kalau kamu nak buat cara satu-satu pun boleh juga. Okay, sebab xy ni dia adalah product rule. So kamu boleh buatlah u sama dengan x, v sama dengan y, kemudian differentiate du dx sama dengan apa, dv dy sama dengan apa, macam tu. Tapi saya akan buat cara cepat. So differentiate yang dalam tu 2 ni bila differentiate dia akan jadi kosong lah. So kita concern dengan yang xy ni. So saya akan salin balik x, saya akan differentiate y. So differentiate 1y tu kita akan dapat 1. Kemudian kena ada dy dx lah. Okay, kena ada dy dx. Kemudian tambah dengan salin balik y, differentiate x. Differentiate x dapat 1 sahaja. So selesai yang ini sahaja. Yang ini sahaja baru kita selesaikan. Kemudian differentiate 3x minus 3x. So dapat tolak 3. Okay, kemudian differentiate e negative y. So differentiate exponential macam biasa kita akan salin balik e negative y. Kemudian kita akan differentiate yang bahagian atas ni. So differentiate negative y kita akan dapat negative 1. Tapi disebabkan kita differentiate y kita kena tambah dy dx di belakang tu. Okay, kemudian sama dengan e to the power of negative x. Differentiate salin balik. Okay, e negative x tu. Kemudian differentiate negative x dapat negative 1. So ini kita dah differentiate semua sekali lah. Next step adalah kita kena simplify dan kita kena dapatkan dalam bentuk dy dx sama dengan apa. Maksudnya kita akan rearrange. Kita akan pindahkan yang selain dy dx tu ke sebelah kanan macam tu. So ini sekejap, ini saya cuba perkemaskan sikit. Okay, dia akan jadi macam ni. X dy dx tambah y tolak 3 tambah okay, ini akan jadi negatif e negatif y dy dx. Sekejap, e negatif y takut salah salin, sama dengan negatif e negatif x. Okay, so yang pertama saya akan pindahkan apa dulu. Yang kita boleh pindahkan yang ini, negatif 3 ni pergi belah sana. Yang ini tak boleh pindah sebab ada dy dx di sini. Kemudian macam mana nak buat ni? Nak bagi simple. Okey, kita pindahkan satu persatu lah. Okey, kita pindahkan satu persatu. Tapi yang ini saya rasa kena expand lah. Okey, yang ini saya rasa kena expand lah. So kita expand dulu. Dia akan jadi 2xy plus 4. Okey, yang ini x dy dx tambah y. Okey, ini adalah minus e negatif y dy dx equals to 3 sekarang ni. 3 tolak e negatif x. Okey, kemudian kita akan pindahkan apa? Okey, yang inilah kot. Okey, yang ini kita pindahkan.
So kita akan dapat x dy dx plus y minus ini dalam kurungan e negative y dy dx equals to 3 minus e negative x over 2xy plus 4. Kemudian bila dah macam tu, okey, di sini ada dy dx. Okey, di sini ada dy dx, sini ada dy dx. Minus y plus y ni boleh pindahkan dia ke sebelah. Okey, kita tengok boleh buat ke tak ni. So minus e negative y dy dx sama dengan 3 minus e negative x over 2xy plus 4. Kita pindahkan apa tadi? Minus y. Okey. Kemudian factorize kan. Macam jadi complicated ni. Tapi tak apa, kita try buat je. So dia akan jadi x minus ey negative y sama dengan 3e negative ex. Okey, ini saya nak kena samakan dia punya denominator. So ini akan jadi minus y 2xy plus 4. Okey, nampak macam complicated ni. Saya pun tak tahu dapat jawapan betul ataupun tidak, tapi kita teruskan saja. Kemudian nak buat apa sekarang ni? Kita akan pindahkan yang ini. Okey, kita pindahkan yang ini ke sebelah kanan. So dy dx equals to 3 minus e negative x minus 2xy square minus 4y. Okay, over ini tadi 2xy plus 4. Ini akan jadi x minus e negative y. So kita tengok kita boleh buat apa. Rasanya tak boleh simplify dah. So kita try tengok betul tak jawapan kita ni. Rasa macam salah je. Tak apa, kita tengok nombor berapa ni? Nombor 18C. Kalau tak dapat nanti saya akan try buat balik. Oh, so kalau kita tengok sini betul lah. Okey. Sama tak jawapan dia? 3 tolak e negative x tolak 2y. Okey, sama je ni. Ini 2xy square tolak 4y. Okey, yang numerator tu betul dah. Yang bahagian bawah ni okey, betul sama je. Okey, yang bahagian bawah ni sama je. Okey, sir. Okey, sekejap saya nak check yang bahagian bawah ni. Kalau saya expand yang jawapan ni, kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah 4x tolak e negative y. Saya rasa lebih kurang je ni. Okey. So macam tu je lah kaedah dia. Okey, macam tu je lah kaedah dia. Okey, so 18C. Dia tak sama macam jawapan di belakang, tapi dia lebih kurang sama saja ni. 2x. Okey. Baik. Kemudian 18D. Okey, 18D. Kita tengok 18D pula. Implicit ni macam ni lah. Dia panjang tapi kamu buat satu persatu. Okey, buat satu persatu. Okey, 18D. Kalau saya ada silap step bagi tahu kadang-kadang saya tak nampak. So ln x over y minus 3x square plus e xy equals to 1. Okay, so yang ini kalau kamu masih ingat, kita akan buat logarithmic differentiation nanti. Yang ini differentiate macam biasa. Kita ada 3 part. Part yang ketiga yang ini differentiate exponential.
So kita akan salin balik EXY ni. Kemudian kita akan buat product rule ni. Yang ini akan dapat kosong nanti. Okay, so yang belah kanan ni kita akan dapat kosong. Baik, so kita rearrange dulu. Ln x minus ln y lah sekarang. Minus 3x square plus EXY equals to 1. Kemudian barulah kita differentiate. So differentiate ln x dapat 1 over x. Differentiate, ini tolak Differentiate ln y akan dapat 1 over y. Tapi kena tambah dy dx di belakang dia. Darab dy dx. Ini akan jadi tolak 6x. Kemudian tambah, differentiate EXY ataupun exponential ni. Kita akan salin balik EXY. Kemudian kita akan darab dengan dia punya differentiation product rule XY ni. Product rule XY ni. So, saya akan salin balik X. Differentiate Y dapat 1 dy dx. Kemudian, saya akan salin balik Y. Differentiate X dapat 1 saja. So, ini adalah sama dengan kosong. Kita akan dapat macam tu. Kemudian, kita akan expand dulu. Kita akan expand yang ini masuk dalam. Lepas tu baru kita pindah-pindahkan. So dia akan jadi, baik. Saya nak pindahkan apa dulu? Yang ini saya pindahkan ke sebelah sana. Yang ini pun saya pindahkan ke sebelah sana sebab dia tak ada dy dx. So sekarang ni kita akan dapat negative 1 over y dy dx tambah e xy darab dengan x. Sekejap. Hilang. Tambah x e xy dy dx. Macam tu. Saya expand ya. Ini darab dengan yang ini. Dapatlah x e xy dy dx. Kemudian tambah y e xy. Sama dengan yang mana kita pindahkan tadi. 6x. 6x kita pindahkan tadi. Tolak dengan 1 over x. So dapat macam tu. Baik, so next adalah kita akan pindahkan yang ini pula ke sebelah sana. Tapi nak pindahkan tu saya kena simplifykan dulu kot yang ini. Simplifykan dulu yang left hand side ni. So dia akan jadi macam ni lah. Baik, yang ini saya akan factorizekan dy dx tu. So dia akan jadi dy dx. Saya factorizekan. Sebab dua-dua term ni ada dy dx. So saya keluarkan dia. Dia akan jadi x e xy minus 1 over y. So kalau expand balik ni, kita akan dapat yang inilah. Baik, yang selebihnya tu, dia akan jadi, ini akan jadi 6x square tolak 1 per x. Macam mana dapat? Yang ini, saya samakan dia punya denominator tu. So ini darab sini dapat 6x square tolak 1 per x. Kemudian yang ini kita pindahkan ke sebelah sana tadi, kita akan dapat minus y e xy. So yang ini kena buat lagi. Samakan dia punya denominator tu. So ini saya tak pindahkan lagi lah. Saya salin balik x e xy tolak 1 over y. Ni saya rasa better kita samakan dia punya denominator juga. So dia akan jadi x y e xy macam tu x y e xy kecil atas tu tolak 1 per y. Saya samakan dia punya denominator. Yang ini pun sama, left hand side pun sama. Kita samakan dia punya denominator juga. So 6x square tolak 1 tolak x y e xy per x. Setakat ni boleh follow ke? Boleh, sir. Boleh next. Boleh baik. Next barulah kita pindahkan. So saya suka, biasanya kalau kita pindahkan kita akan buat macam ni. Biasanya kita akan letak bawah kan. Biasanya kita akan letak bawah sini, bahagi
panjang-panjang tu bahagi X, Y, E, X, Y tolak 1 per Y. Tapi nanti takut kamu pening. So, caranya adalah bila kita pindahkan, kita akan bahagi kan. So, saya akan buat macam ni. Bahagi. Sekejap. Bahagi dengan X, Y, E, X, Y tolak 1 per Y. Bahagi. Saya tulis bahagi kat sini. Sebab saya tak nak buat yang panjang-panjang yang macam ni. Lepas tu ada tulis-tulis tu. Okay. Dia jadi macam serabut. So, saya tulis je bahagi kat sini. Okay, ni yang asal lah kita bahagi dengan benda ni. Okay. Kemudian barulah kita tukar sign bahagi ni kepada darab. So, dia akan jadi terbalik lah yang ini. Kemudian kita tengok apa kita boleh buat. So, 6x square minus xy e xy tolak 1. Saya rearrange sikit situ. Bahagi dengan x, darab dengan y. Over xy e xy tolak 1. Okay. So, dia akan jadi apa tu? Apa yang kita boleh simplify? Saya nampak sini ada x, e, xy tolak 1. Sini pun ada. Tapi tak boleh nak cancel out sebabnya kita ada tolak kat sini. Okay, 6x square tolak dengan benda ni. Macam tak boleh nak simplify. So, saya cuba darab saja macam biasa. Okay. Dia akan jadi ini, darab ini, expand lah. Okay. Yang ini pun sama, expand juga. Okay, kalau tak faham kenapa kena expand, saya boleh tulis. Okay, saya boleh rewrite macam ni. Ni darab dengan y over ini x darab dengan x y e x y kecil tu tolak 1. Kemudian kita darab je lah. So kita akan dapat 6x square y tolak x y square exponential x y tolak y over x square y e x y tolak x. Okay. So, kita tak boleh nak cancel out apa-apa kat sini. Okay, kalau saya nak factorizekan x keluar pun tak boleh. Ini boleh. Tapi yang atas ni, sini tak ada x. Nak factorizekan y keluar pun boleh sebab sini ada. Tapi bawah ni tak ada y. So, tak boleh nak cancel out each other. So, kita tengok jawapan dia. 18D. 18D. So di sini dia tak darab masuk. Dia biarkan saja y over x dekat luar pun boleh juga sebenarnya. Darab masuk pun boleh juga. So betul tak ni? So ini y kemudian 6x square tolak xy tolak 1. Bawah pula x xy e xy tolak 1. Okey, so betul lah ni. Okey. So inilah jalan kerja dia. Baik, dalam exam ikutlah kamu nak expand ke ataupun kamu nak nak biarkan y over x keluar. Biasanya saya akan masukkan sekali je. Okey, saya akan expand. Okey, boleh? Ada nak tanya tak? Ada step yang tak faham ke? Nak saya terangkan balik? Bagi tahu sebelum saya bagi kepada soalan yang seterusnya. Soalan F. Okey ke? Okey Baik, soalan F. Susah ke ni? Kamu rasa susah ke implicit ni? Susah. Susah. Dia susah tapi macam ni. Kita buat slow. Kita buat satu persatu sikit. Lama-lama habis lah tu. Sebab kamu baru mula-mula belajar kan. Slow pun tak apa. Tak ada masalah kalau slow pun. Yang penting smooth. Yang penting smooth. Kamu relax je buat sikit. Kamu tak rasa pun nanti jalan kerja yang kamu buat tu panjang. Okay. Asalkan basic kamu kuat, should be okay. Baik, 18F. So, ini adalah implicit juga. Ini adalah chain rule.
ini adalah product rule. Okay. So nanti saya akan differentiate cos dulu, kemudian ini saya akan salin balik, kemudian barulah saya differentiate yang bahagian dalam pula. Okay. Differentiate yang bahagian luar ni dulu, kemudian baru differentiate yang bahagian dalam. Ini kita akan buat product rule. Salin balik yang ini, differentiate yang ini. Tambah, salin balik yang ini, differentiate yang ini. Gitu je. Okay, dapat? Kita buat slow. Baik. Differentiate cos dapat apa? Sekarang ni kita nak differentiate cos. Okay, so kena ingatlah differentiate cos dapat apa. Kamu kena ingat kena hafal. Kena hafal differentiate cos, differentiate sin. Sebab nanti bila masuk chapter 1 sem depan, integration, dia akan terbalik tu. So, tak nak bagi kamu confuse sem depan, kamu hafal yang differentiation sin dengan cos. Okay, ingat differentiate sin dapat positive cos, differentiate cos dapat negative sin. So, negative sin ini salin balik. Okay, baru selesai yang bahagian luar ni. Kemudian kita differentiate yang bahagian dalam ni pula. 2y tolak x. So, darab. Okay, ini saya buka kurungan. Okay, differentiate 2y dapat 2. Tapi sebabkan kita differentiate y, kita kena tambah dy dx. Kemudian, tolak dengan differentiate x. Differentiate x dapat 1. Selesailah. Okay, selesai yang bahagian left hand side. Nanti kita kena expand lah ni. Okay, kita kena expand. Kemudian, differentiate yang bahagian right hand side ini product rule. Okay, so saya akan salin balik 3y. Okay, kemudian saya akan differentiate sin x dapat cos x. Kemudian darab dengan 1. Kenapa darab dengan 1? Sebabnya differentiate x tu. Okay, differentiate x tu. Okay, kalau cos 2x, di sini dia akan jadi 2 lah. Okay, kalau 2x, di sini dia akan jadi 2 lah. So, kita teruskan lagi. Tadi saya salin balik 3y. Sekarang ni saya salin balik sin x. Sin x. Kemudian differentiate 3y. Dapat 3. Tapi kena letak dy dx di belakang sebab kita differentiate y tu. So, dapatlah macam ni. Okay. So, bila dah differentiate, kita nak rearrange. Kita nak dapatkan dy dx sama dengan apa. Sebelum tu, kena expand lah. Okay. So, mungkin yang susah ni bahagian expand. Tapi kita expand je. Okay. Expand je. 2 dy dx. Okay. 2 dy dx. Darab dengan yang ini. So, dia jadi macam mana? Dia akan jadi, okay, negatif. Sebab ada negatif depan tu, depan sin tu. So, jadi negatif 2 dy sin dulu. Okay, sin dulu. Sin 2y tolak x dy dx. Biasanya saya akan letak dy dx di belakang. So, ini baru first expansion. First term expansion ni. Kemudian kita expand lagi ni. Tolak dengan 1. Jadi, tambahlah sekarang. Okay. Tambah sin 2y tolak x. Okay. Yang ini darab masuk sini. Okay. Kemudian yang ini sama dengan 3y cos x. So, 3y cos x salin balik sahaja. Yang ini tambah 3 sin x. Belakang ni saya akan letak dy dx. Macam tu. Okay, so sekarang ni kita akan kumpulkan. Kita akan kumpulkan dy dx duduk di left hand side. Yang tiada dy dx duduk di sebelah right hand side. So, dia akan jadi 2y minus x dy dx. Okay, tolak 3 sin x. Okay, kalau kamu tengok saya buat satu persatu. Okay, relax je buat. Kemudian 3y cos x tolak sin 2y tolak x. Okay, kita pindah-pindahkan simbol je ni. Okay, jangan pening sangat. Kita pindahkan simbol saja ni. Simbol nombor. Okay, simbol nombor. Baik, sekarang ni nak buat apa? Sekarang ni kita factorizekan dy dx ni. So, dy dx, okay, darab dengan
2y minus x minus 3 sin x. Okay, saya factorizekan dia tu. Yang sebelah left hand side ni saling balik saja. Okay, tak ada boleh simplify apa-apa dah. Sin 2y minus x. Okay, so bila macam tu, pindahkan je lah. Okay, so dy dx adalah sama dengan 3y cos x tolak sin 2y minus x over 2y minus x minus 3 sin x. Okay, kita tengok boleh simplify apa-apa lagi tak? Saya tak boleh nak factorizekan apa-apa di bahagian atas ni untuk dibahagikan dengan apa-apa di bahagian bawah. So itulah last answer dia. So kita tengok 18F. Soalan 18F, apa jawapan dia, betul tak ni? Ni nombor soalan nombor 3. Soalan 18F. Okay, so sini dia buat sin 2y tolak 1 tolak 3y cos x. Bawah ni 2y. Okay, yang berubah adalah dia punya sign, positif negatif tu. Tapi sini ada sin 2y tolak x. Saya dapat 2y tolak x. Okay, tengok ada silap dekat mana. Oh, saya tertinggal ni. Kejap. Ada saya tertinggal ke? Negatif 2. Negatif 2 sin tu kan. Saya tertinggal kan. Biasa. Negatif 2 sin. Ni simple mistake lah ni. Simple mistake. Okay, so yang ini saya kena rearrange, kena tulis balik. Negatif 2y sin. Okay. Kemudian sini negatif 2y sin. Negatif sin 2y tolak x. Okay, negatif 2 sin 2y tolak x. So sekarang ni kita tahulah kenapa sin dia berubah. Okay, sebabnya dia keluarkan negatif ni. Okay, ataupun dia darab dengan negatif 1, darab dengan negatif 1 macam tu. So basically sama je jawapan dia. Okay, basically sama je jawapan dia ni. Okay, cuma yang soalan jawapan di belakang didarab dengan negatif 1 atas dan bawah. Yang kita punya ni kita tak darab apa-apa pun. So sama je sebenarnya, kedudukan dia sama je. Okay. Okay, selesai. Betul lah ni. Ini jawapan dia. So nampak macam panjang kan? Tapi kalau kamu tengok saya buat tadi, saya buat satu sampailah habis. So kalau kita tengok overall, memang panjang jalan kerja dia. Tapi macam saya cakap lah, kita buat satu persatu. Nanti kamu tak perasan lah dia panjang. Sebenarnya dia senang je. Kalau dengan syarat basic kena kuat. Okay, dengan syarat basic kena kuat. Baik, ada lagi soalan nombor 18. Saya lupa letak dy dx dekat yang saya dah ubah tadi. Saya lupa letak dy dx. Ya, yang dekat saya dah ubah tadi. Tu yang negatif 2 sin. Negatif 2, kejap. Yang sini kan? Yang sini Sini kan? Ni kena letak dy dx. Okay. Okay. Alright, thank you. Ada lagi soalan nombor 18? Apa dia? D, dadu. Sir. Soalan kejap. Soalan E Emak. Ya, sir. Satu lagi apa tadi? Sama. Oh, sama. Okay. E. Okay, soalan E kita tengok. Ini adalah square root of x plus square root of y sama dengan 1. So, ini saya boleh tulis dia sebagai x kuasa 1/2 tambah y kuasa 1/2 sama dengan 1.
Baik, kemudian kita differentiate. Okey, differentiate macam biasa. Yang untuk X kuasa 1/2, sama juga untuk Y kuasa 1/2. So, differentiate X kuasa 1/2 macam mana? Dia akan turun depan kan? Ini dia akan turun depan, kemudian tolak 1. So, dia akan jadi 1/2 X kuasa negatif 1/2 tambah Y kuasa 1/2. Tak differentiate lagi. Okey, 1/2 Y kuasa negatif 1/2 sama cuma kena letak dy dx. Sebab kita differentiate Y tu. Bezanya tu je. Sama dengan kosong. Okey, differentiate 1 sama dengan kosong. Kemudian okey, yang ini saya simplifykan dulu. 1/2 X kuasa negatif 1/2 ni saya boleh buat 2X kuasa 1/2. Okey, saya turunkan dia ke bawah ataupun saya boleh tulis macam ni kalau saya mahu. Boleh tulis macam tu. Tambah, ini sama jugalah. 1/2 square root of y dy dx. Macam tu. Sama dengan kosong. Okey. Kemudian saya akan pindahkan. Jadi 1/2 square root of y dy dx sama dengan negatif 1/2 square root of x. Saya pindahkan dia ke sebelah. Kemudian kita pindahkan 1/2 square root of y tu ke sebelah kanan. So, dia akan jadi bahagi kan? So, saya akan tulis bahagi. Saya tak letak di bawah. Kalau saya buat macam ni, kalau saya buat macam ni, nanti kamu pening. Kalau saya buat macam ni. Saya bahagi kat bawah. So, tak nak pening, kita bahagi. Kita buat macam tu. Bahagi dengan 1/2 square root of y. Sebab ini kan, kita bawa pergi sebelah sana, dia akan jadi bahagi kan? So, dia akan jadi bahagi kat bawah ni. So, sama je lah kalau saya tulis bahagi benda ni. Kemudian, barulah kita tukar dia kepada darab. Okay, so negatif 1/2 square root of x darab dengan, ini terbalik kan? Kemudian kita boleh simplifykan dia. Nak simplify macam mana? 2 boleh potong. So, kita akan dapat negatif square root of y over square root of x. Selesai. Gitu je. Okay, itu soalan E. Okay, boleh? Ada lagi? Soalan nombor 19 macam mana? Boleh buat ke soalan nombor 19? 19B, sir. 19B. Baik, yang 19A? 19A boleh buat ke? 16 pun, sir. Okey, so yang ini saya akan cuba mungkin lajukan sikit kot. Sebab tadi saya dah bagi jalan kerja yang step by step. So ini okey, kita tengok baik, differentiate 2y dapat apa? 2y dy dx. Okey, yang ini 2. Okey, dalam kurungan. Okey, ini adalah product rule Okey, product rule. So, saya salin balik x, saya differentiate y, dapat 1. Kemudian, kena tambah dy dx. Kemudian, saya salin balik y. Sebab tadi saya salin balik x. Sekarang ni, saya salin balik y. Differentiate x dapat 1. Sama dengan kosong lah sekarang. Okey. Kemudian, ini kita akan expand, masukkan 2 tu. Tambah 2x dy dx. Tambah 2y sama dengan kosong. Okey. Kemudian nak buat apa? Okey, sini ada dy dx, sini ada dy dx. Okey, so ini nanti kita factorizekan, dy dx keluar. Yang ini pindah sebelah. Okey. So dy dx ini akan jadi 2y tolak 2x. Sama dengan negatif 2y. So dy dx adalah sama dengan negatif 2y. Ini saya factorizekan y tolak x macam tu.
Sama je kan? Tadi 2y tolak 2x, saya Sir. factoriskan keluar. Kenapa jadi tolak? Kenapa jadi tolak? Oh, ini saya terlupa satu garis ni. Macam tu. Ditambah sebenarnya. Okey. Sebaik kamu bagi tahu. Sebab nanti kita nak buat second derivative ni, kalau salah atas ni, bawah tu nanti semua salah. Thank you bagi tahu. Baik. So ini kita potong. So ini akan jadi y over x tambah y. Okay, second derivative. Okay, dia nak d square y dx square. So kena differentiate lagi sekali. So d square y dx square. Ini nak buat macam mana ni? Y over x tambah y ni, dia adalah quotient rule yang bahagi tu. So kamu boleh buat kalau kamu mahu yang u sama dengan y. Ingat yang atas ni always u, yang bawah ni always v. So kamu boleh buat macam ni, x tambah y. Kemudian kamu differentiate lah. Tapi saya nak buat cepat sikit. So rumus dia apa? Negatif y atas. Negatif. Saya tuliskan. Negatif. Okay. Baik. Negatif tertinggal tu. Saya tertinggal tu. Okay. So kita teruskan dengan quotient rule. Apa rumus dia? V du dx. So V saling balik. Du dx. Du dx maksudnya saya kena differentiate yang atas tu. So differentiate negatif y, kita akan dapat negatif 1 tapi kena tambah dy dx. Ataupun kamu nak saya buat yang ni dulu. Sekejap saya buat yang ni dululah. Takut nanti kamu pening. Okay, so u sama dengan negatif y. Okay, du dy sama dengan negatif 1 dy dx. Kemudian v adalah sama dengan x plus y. Dv dx adalah sama dengan 1 tambah 1 dy dx. Macam tu. So v du dx tolak dengan u dv dx. U dv dx. So negatif y. dv dx tadi adalah apa? 1 tambah dy dx. Over v square. Over v square. V square. V apa dia? Okay, x tambah y square. So dapat macam ni. So saya baru siapkan kita punya quotient rule. Okay, quotient rule. Baik. So sekarang ni apa nak buat? Okay, saya perkemaskan sikit jalan kerja ni. Dia akan jadi negatif x tambah y dy dx. Ini saya simplifykan saja. Ini jadi tambah y. Okay, ini akan jadi 1 tambah dy dx. Yang bawah ni salin balik saja. So apa yang saya buat, saya hanya kemaskan sikit saja ni. Okay, nampak tersusun lah. Kalau yang ini macam banyak sangat negatif ni. Ini banyak sangat negatif. So saya susun balik. Baik, so sekarang ni apa nak buat? Sekarang ni nampak tak? Kita tadi, kalau biasa kita belajar tadi, kita akan susun kan. Kita akan dapatkan dy dx di sebelah kiri, yang tak ada dy dx di sebelah kanan. Tapi sekarang ni bercampur-campur dah ni. Di sini ada d square y, di sini ada dy dx, di sini ada dy dx. So macam mana nak buat? So sekarang ni tempat yang ada dy dx ni kita ganti, masukkan dengan yang ini. Okey, tempat dy dx. Okey, ni ganti masuk dengan yang ini. Masuk sini, masuk sini. Jadi macam tu. Kemudian kita akan expand. Okey, kita tengok kita buat slow-slow. Okay, di sini kena buat slow-slow. So, negatif x tambah y. Okay, dy dx tadi apa? Negatif y. Okay, negatif y over x tambah y. Okay, saya dah ganti tu. Okay, dah ganti tu. Tambah y. 1 tambah dy dx. So, negatif y over x tambah y. Ganti. Kemudian over x over over tak straight ni, x tambah y square. Okey, dapat macam tu, baru kita ganti. Okey, so apa nak buat? Baik, kita tengok apa yang boleh kita buat. Okey, yang ini saya boleh expand.
Yang ini pun boleh expand. Yang ini boleh cancel out. Itu je lah. Okay, so itu yang kita akan buat next. Okay, so dia akan jadi, okay, ini potong. So dia akan jadi negatif 1. Okay, potong jadi 1 Dia tak jadi kosong tau. Dia jadi 1. So negatif 1 darab dengan negatif y. Tambah y situ. Tolak y square over x tambah y over x tambah y square. Okay, so kita kemaskan sikit. So kemaskan sikit, dia akan jadi apa? Y tambah y. Y tambah y sama dengan apa? 2y. Okay, 2y. Tolak y square over x tambah y. Kemudian kalau saya buat macam ni, kamu akan dia akan jadi banyak sangat kan, fraction tu. So saya boleh tulis dia bahagi. Saya tulis dia bahagi dengan x tambah y square. Tapi kena letak kurungan besar macam tu. So dia jadi tak banyak sangat lah kita punya apa nama tu, fraction tu. Okay, so next kita kena fikir apa nak buat. So ini bahagi kita boleh tukarkan dia kepada darab nanti. Yang ini saya boleh saya kena samakan dia punya denominator, jadikan dia single fraction. So itu yang kita akan buat sekarang. So dia akan jadi 2y darab dengan x plus y. Tolak y square bahagi dengan x tambah y. Okay, ni jadi darab 1 per x tambah y. Terbalikkan saja. Macam tu. Okay, next. Expand lah. Okay, apa yang kita boleh buat sekarang adalah saya nampak kat sini. Ini kita boleh expand. Kemudian kita, yang lain salin saja. Okay, yang lain salin saja. So, 2xy plus 2y square minus y square. Okay, over x plus y. Darab dengan 1 over x plus y. Okay, yang bawah ni kita boleh buat apa sebenarnya ni? Yang bawah ni. Ini darab dengan ini. Dia akan jadi kuasa 3. Macam tu. Okay. So, ini tadi jangan lupa keep track apa yang kita tengah buat ni. Kita tengah cari second derivative. Okay, next. Apa dia? Okay. Apa yang kita boleh buat sekarang ni? Apa yang kita nampak? Okay, ini 2y square. Tolak y square dapat y square sahaja. Okay. So, dia akan jadi y square. Kat mana nak habis ni? Okay, y square tambah 2xy over x plus y cube. Okay. So, saya baru tolak je ni. 2y square tolak y square. Tolak je. Dapat y square. Tambah 2xy ni salin balik saja. So, next kita akan dapatlah jawapan kita. D square y dx square sama dengan 16 per x tambah y cube. Selesai. Okay, kita tengok jawapan kita betul tak? Nombor 19A. Betul lah tu. 16 over x tambah y cube. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Semua faham ke? Sir, 16 tu dari mana, sir? Dia daripada kayangan tu. Daripada kayangan tu turun. Saya sebenarnya tunggu juga orang tanya soalan tu. Sebab tu saya tanya. Baik, 16 tu datang daripada mana kan? Tiba-tiba jadi 16. Baik, kita tengok soalan dia. Nampak tu? Siapa nampak? Saya, sir. Nampak kan? Tahu dah kenapa jadi 16? Cuba kita tengok. Oh, Nampak kan? nampak, sir. Nampak. Yang lain nampak ke? Kenapa tiba-tiba jadi 16? Nampak. Itu magic dia, magic. Tapi tak semua soalan macam ni lah. Okay, soalan yang lain mungkin kita akan tinggalkan sampai sini saja. Okay. Tapi kebetulan soalan ni, okay, yang bahagian atas tu,
dia sama macam soalan kita y square tambah 2xy. Okey, dan y square tambah 2xy itu sama dengan 16. So, sebab tu saya ganti dengan 16 ini. Okey. Baik. Soalan 16B. 16B boleh ke? Ya. Yeah. Kalau tak ganti tu pun dia kira betul tu. Kalau tak ganti, macam mana nak cakap? Dia tengok pada pemeriksa pada masa tu lah. Kalau dia kata dia nak terima, terimalah. Kalau dia kata dia tak nak terima, dia tak nak terima lah. Tapi biasanya jawapan yang kamu akan dapat tu akan dapat sampai sini je. Okey, akan dapat sampai sini. Okey. So, jarang ada soalan yang cantik macam ni. Okey. Yang dia punya jalan kerja sampai habis tu, kita boleh ganti balik dengan soalan. Jarang. Ini kebetulan saja. Okey, ini kebetulan saja. Soalan macam ni jarang lah. Okey. So, jangan bimbang lah. Biasanya, kamu akan dapat sampai sini. Okey, sampai step ni kamu akan dapat. Tapi yang penting, kalau sampai step dekat dy dx ni, mana dy dx tadi? Ni. Okey, sampai kat tempat dy dx ni, kamu tahulah kena buat apa. Okey, ganti balik dengan jawapan yang kamu dapat dekat atas. Okey, sebab tu jalan kerja dia panjang. Tapi macam saya cakap, kita buat step by step. Okey, kita buat sikit. Okey, jangan fikir panjang tu. Kita fikir buat sikit-sikit. Okey. Slowly. Okey, slowly. Setiap term tu buat slowly. Baik, B macam mana? Bolehkah? Tidak, sir. Tidak, sir. Kejap. Panjang kah B ni? Sebab apa nama ni? Takut makan banyak masa kamu. Tak apalah. Berkorban sikit . Baik. Kita differentiate. Okey. Saya terus differentiate. So, saya harap kamu faham apa yang saya buat ni. Okey. Sama dengan kosong. So, dy dx adalah sama dengan ini negatif 3x square per 2y. Okey. Boleh Boleh faham? Saya differentiate x cube, differentiate x square. Kemudian pindahkan. Kita akan dapat macam tu. Kemudian differentiate second derivative. Okey, second derivative. Kamu boleh buat yang apa nama tu? U sama dengan, ini quotient dulu lah. U sama dengan negatif 3x square. V sama dengan 2y. So, U prime adalah sama dengan negatif 6x. V prime sama dengan 2 dy dx. Okay. So, ini akan jadi, baik, V du dx. So, 2y du dx adalah sama dengan negatif 6x. So, saya akan tulis macam ni. Tolak dengan U dv dx. So, negatif 3x square. dv dx adalah 2 dy dx. Laju ke saya buat ni? Boleh follow ke? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh terpadam. Okay. Bahagi dengan V square. 2y square lah. Okay, so sampai sini apa nak buat? Kita akan ganti balik dy dx tu dengan jawapan kita tadi. Okay. So, next step adalah saya akan ganti balik dy dx ni dengan jawapan kita yang ini. Okay, ganti balik. Yang lain kita simplifykan. Okay. So, dia akan jadi negatif 12 x y. Kita buat slow-slow macam tu. Okay, negatif 6 darab 2, negatif 12 xy. Okay, yang ini akan jadi positif 3x square darab 2 jadi 6x square. Dy dx ganti balik dengan negatif tadi. Okay, negatif 3x square over 2y. Okay, bahagi dengan 2y square. So, kalau pening, kita buat macam ni. Okay, kita letak kurungan besar-besar kat sini. Bahagi 2y square. Macam tu. Kemudian, apa nak buat? Yang ini kita boleh darab masuk. Okay.
Tapi nanti kita kena samakan denominator dengan yang sebelah tu. Sebab ada positif kat sini kan. Kena samakan yang sebelah tu. So, saya takut kamu pening. Kita buat satu persatu. Negatif 12 XY tolak 18 X kuasa 4. Okay. Tapi bahagi 2. So, jadi 9 lah nanti. Okay. Negatif 2 bahagi 2Y. So, ini jadi 9. Okay. So, dia akan jadi 9 X kuasa 4 bahagi Y sahaja. Okay. Ataupun ini masukkan. Ni jadi 3. So, 3 darab 3 negatif 9. Okay. X kuasa 4 per Y. Okay. So, ini bahagi. Tukar pada darab lah sekarang. Okay. Darab dengan 1 over 4Y square. Saya expand situ. Okay. Next. Samakan denominator. Okay. Samakan denominator. So, kita akan dapat negatif 12 X Y square. Tolak 9 X kuasa 4 per Y. Semua sekali. Darab dengan 1 over 4Y square. So, kita masukkan lah. Okay. Bukan masukkan, kita darab. Okay, yang bawah ni darab. Yang satu ni darab. So, dapat benda sama lah kalau darab satu. So, kita akan dapat negatif 12 X Y square tolak 9 X kuasa 4 per 4Y kuasa 3. Okay, so kita tengok. Boleh ke kita gantikan dengan 3? Tak boleh. Untuk soalan ni tak boleh. Okay, so dia tak adalah macam soalan A tadi. Kita boleh gantikan. Yang ni tak boleh. So, inilah jawapan akhir dia. Sekejap, saya nak check. Boleh simplify ke tak? Okay, tak boleh. Nak simplifikan nombor pun tak boleh. Sebab sini tak boleh simplify. Nak keluarkan X boleh, tapi bawah tak ada X. Nak potong Y pun tak boleh sebab sini tak ada Y. So, itulah jawapan akhir dia. So, kita tengok. Okay, kita tengok jawapan dia 19. Okay. So, tengok sama tak? Negatif 12XY tolak 9X kuasa 4. Okay, betul. Okay, so inilah jawapan dia. Okay, selesai. So, most of the questions macam yang B lah. Okay, macam yang soalan B ni, 19B ni. Yang macam 19A tadi tu jarang-jarang ada. Okay, jarang-jarang. Baik, ada soalan nak tanya untuk soalan ni sebelum kita pergi kepada soalan nombor 23. Soalan nombor 23 ni penting untuk chapter 10. Okay, chapter 10 banyak gunakan teknik parametric equation ni. Okay, banyak gunakan jalan kerja soalan nombor 23 ni. Tak ada soalan Soalan nombor 19B ni. Takut ada yang tak faham step ke apa ke. Kalau tak faham, boleh tanya. Baik, soalan nombor 23. Yang mana tak dapat? Saya risau yang second derivative tu je. Kamu tertinggal darab dt dx. Itu je yang saya risau. Tak apa, kita tengok satu persatu. 23 ada yang tak dapat? Ataupun semua okey? Sebab 23 ni senang je. Dia bukan macam implicit tadi. Parametrik ni senang je. Okey, dia bukan macam implicit tadi. B dengan C, sir. Bola dengan cacing. Ya ke? Yes, sir. Okey, baik, kita tengok yang B dulu. 23B X sama dengan T tambah 3 per T. Y sama dengan T square tolak 4 per T. So, kalau kita nampak kat sini, kita akan buat dx over dt dengan dy over dt. Sekejap saya fikir. Nak buat quotient rule ke ataupun kita pecahkan dia lagi senang? Saya rasa pecahkan dia lagi senang lah. Tapi kalau kamu nak buat guna quotient rule pun boleh. Okay? Kalau kamu nak buat U sama dengan T plus 3, V sama dengan T. Boleh juga. Tak ada masalah. Tapi panjang sikit lah. Okay, saya suka kalau macam ni dia over T, single kat bawah ni. Okay, dia single. Dia tak couple lagi. So, dia single. Boleh pecahkan dia. Okay, kita boleh buat T over T plus 3 over T.
Okey, ataupun dia akan jadi 1 lah. T over T sama dengan 1. Okey, plus 3 over T. Okey, 3 over T. Ini X. So, bila macam ni, saya boleh buat 1 tambah 3 T kuasa negatif 1. Saya naikkan dia ke atas sebab saya nak differentiate kejap lagi. Kemudian barulah kita differentiate. So, dx over dt adalah sama dengan, differentiate 1 dapat kosong. Differentiate 3T negatif 1 dapat negatif 1 lah. Negatif 1 turun bawah, jadi negatif 1 darab 3 T negatif 2. Okay, so kita dapatlah negatif 3 per T kuasa 2. Saya turunkan dia ke bawah. Baik, selesai dx dt. Baik, dy dt pula. Okay, dy dt. Tak payah. Kita jangan differentiate lagi. Kita simplify dulu. So, ini akan jadi T square over T minus 4 over T. So, kita akan dapat apa? Y sama dengan T tolak 4T kuasa negatif 1. Kemudian barulah differentiate. Okay, differentiate. Kita akan dapat differentiate T dapat 1. Differentiate tu dapat tambah 4T kuasa negatif 2. Okay, faham Ini turun bawah, jadi negatif-negatif jadi positif. Kemudian tolak 1 jadi negatif 2. So, ini kita buat 1 tambah 4 over T kuasa 2. Turunkan dia ke bawah. Kemudian kita akan buat single fraction. Okey, dapatlah macam ni. Okey, sebab apa kena buat single fraction? Sebab kejap lagi kita nak gabung ni antara dx dt dengan dy dt. So, kena jadikan dia single fraction. Baik, so sekarang ni, apa rumus dia? Dy dx adalah sama dengan, mesti start dengan dy dulu. Darab dengan, over, ini mesti dx. So, dy over dt, darab dt over dx. So, saya ulang lagi sekali. Sebab apa? Sebab kita nak guna nanti dekat chapter 10. Dy dx. Saya tulis dy dx. So, dia mesti start dengan dy dulu kat atas ni. Darab dengan over dx. So, yang dekat bahagian sini letak apa? Kita letak dt. Dt. Kemudian kita ganti masuk lah. Ganti masuk. Dy over dt sama dengan apa? T square minus plus 4 over T square. Itu dy over dt. Baik, dt over dx apa dia? T square over negatif 3. Terbalik Di sini dx dt kita dapat. Di sini kita nak guna dt over dx. Dia nak yang terbalik. So, kita terbalikkan je lah. Terbalikkan saja kita punya term ni. So, nak buat apa? Kita tengoklah apa yang kita boleh buat. So, kita boleh potong. Kemudian, kita boleh buat apa? Tak ada boleh buat apa dah. Boleh potong je. So, kita tulis balik. Jawapan kita akan dapat T square minus 4 over negative 3. So, selesai dy dx. Selesai dy dx. Ini soalan nombor 23. Baik, sekarang ni nak cari d square y dx square. Nak cari d square y dx square. So, kita buat lagi sekali. Kita differentiate. Kejap, saya tiba-tiba lupa macam mana nak buat ni. Kena differentiate lagi sekali with respect to t. So, differentiate lagi sekali. Ini rumus dia. Rumus dia d dt. Dy dx. Darab dengan dt dx. Ini ramai orang lupa. Yang belakang ni ramai orang lupa. Ini saya kena selalu ingatkan. Baik. So, differentiate. Differentiate dy dx tu with respect to t dapat apa? Dia akan dapat apa ni? Ini negatif 1/3 t square minus 4. So, negatif 1/3. Differentiate. Macam mana nak terangkan kat kamu? Ataupun kamu boleh buat quotient rule. Tapi bawah tu negatif 3 je. Sebab tu saya tukar macam ni. Sebab tu saya tukar macam ni.
Saya boleh buat, takut kamu tak faham ni. Sekejap. Kalau saya darab masuk dalam, negatif 1/3 T square tambah 4/3. Macam ni lah. Senang kamu nak differentiate. So, differentiate tu dapat apa? Differentiate yang ini kita akan dapat apa? Yang belakang ni akan jadi kosong. Yang depan ni akan jadi, okay, macam ni senang kamu faham. So, yang depan tu dia akan jadi negatif 2/3 T. Okay. 2 turun depan, kemudian tolak 1. Okay, so dapat tu. Dapatlah differentiate dy dx. Darab lagi sekali dengan dt dx. Okay, darab lagi sekali dengan dt dx. dt dx kita apa tadi? T square over negative 3. Ini ramai orang lupa darab. Biasanya bila lepas dia differentiate, okay, ini calon exam Biasa lepas dia differentiate ni, dia terus buat macam ni. Inilah jawapan dia. Sedangkan dia tak darab dengan dt over dx. So, jawapan dia salah. Okay, sebab tak habis jawab. So, tolong jangan lupa untuk parametrik ni, yang dt dx, dy dt ni, okay, second derivative mesti kena letak dt dx lagi sekali. Okay, mesti kena darab. So, ini kita teruskan. So, kita akan dapat apa ni? Negatif jadi positif. 2 T kuasa 2 per 9. Okay, so ini adalah 23B. Kita tengok betul tak jawapan kita? 23B. 23B. Betul lah tu. 2T kuasa 3. Oh, ni saya lupa. T darab dengan T jadi T kuasa 3. Okay. 2T kuasa 3 per 9. Okay. Yang atas ni, dy dx ni, yang asal-asalnya yang ini T kuasa 2 tolak 4. Tambah 4. Kenapa saya selalu tukar ni tambah. Okay. T kuasa 2 tambah 4 bagi dengan negatif 3. Betul tu? Dua-dua betul. Okay ke setakat ni? Okay, sir. Okay. Okay, sir. Baik, ada lagi 23. C, sir. 23C. Yes. A. Sekejap, kita tengok 23A. Kita tengok yang senang ni dulu. Okay, kalau kamu faham yang senang, yang susah tu nanti senanglah nak faham. Okay, 23A. T kuasa 2 tolak 3. Ini X. Ini kejap je ni saya buat ni. Y sama dengan T cube plus T. So, dx over dt adalah sama dengan 2T. dy over dt adalah sama dengan 3T kuasa 2 tambah 1. So, dy dx adalah sama dengan dy over dt 3T kuasa 2 tambah 1 darab dengan dt over dx, so 1 over 2t. So, kita akan dapatlah dy dx kita adalah sama dengan 3t kuasa 2 tambah 1 per 2t. Okay. Kemudian untuk second derivative. Okay, second derivative ini saya boleh tulis dia sebagai 3t kuasa 2 per 2t tambah 1 per 2t. So, ini adalah sama dengan 3 per 2t tambah 1 per 2 T kuasa negatif 1. Okay. So, yang 2 tu jangan naikkan ke atas. Okay, 2 tu turun bawah. Okay, kalau kamu nak naikkan dia ke atas, dia akan jadi 2 kuasa negatif 1, T kuasa negatif 1. Tapi biasanya kita akan biarkan dia saja dia di bawah. Constant biarkan saja dia di bawah. Baik. So, second derivative dia. D square Y dx square. Okay, differentiate yang ini. Okay, differentiate yang ini. Kita akan dapat 3 per 2. Okay, 3 per 2 sahaja. Kemudian yang sebelah sana tu, dia akan negatif 1 turun bawah. Negatif 1 per 2. Okay. T kuasa negatif 2. So, ini akan jadi 3 per 2 tolak 1 per 2 T kuasa 2. Apa yang saya tertinggal? Saya tertinggal darab dengan dt dx. Okay. So, kena darab dt dx. dt dx saya adalah 1 per 2t tadi. Okay. So, ini 1 per 2t. Kemudian, kita simplifykan dia.
So cross multiply lah sekarang ni. Okay, cross multiply kita akan dapat 6t square minus 2 over 4t square. Darab dengan 1 over 2t. So ini darab lah. Okay, atas darab atas, bawah darab bawah. So kita akan dapat 6t square minus 2 over 8t cube. Selesai. Okay, selesai. So kita tengok jawapan dia sekejap. So 23A. 3t kuasa 2 tolak. Okay, ni dia simplify kan. Okay, dia factorizekan 2 keluar. Okay, so 2. 3t kuasa 2 tolak 1 bahagi dengan 8t cube. So simplifykan dia, ini jadi 4. So dapatlah macam jawapan. Okay, tadi saya lupa simplifykan dia. Okay, t square tolak 1 per 4t cube. So selesai. Sama Okay. Baik. Kemudian tadi lagi apa tadi? C 23C. Kita tengok 23C. C ke D? Salah satu. Pilih salah satu. C ke D? Caesar. C Sisa. Okey, D boleh buat. D kamu buatlah nanti. Okey. So C X sama dengan T plus 1 over T. Y sama dengan T tolak 1 per T. Okey, so saya akan rearrange. Saya akan buat macam ni. Y sama dengan T tolak T kuasa negatif 1. Saya naikkan dia ke atas. Okey, saya naikkan dia ke atas sebab senang nanti kita nak differentiate. Kemudian kita differentiate lah. Okey, dx over dt sama dengan 1 tolak T kuasa negatif 2. Okey, so ni simplifykan dia. Okey, kita rearrange. Okey, dapatkan dalam bentuk single fraction. Always dapatkan dalam bentuk single fraction. So dapatlah macam ni. Okey, so yang pertama differentiate. Kemudian yang ini saya turunkan dia ke bawah, dapatlah macam ni. Kemudian kita samakan dia punya denominator, cross multiply ni. Dapatlah macam ni. Selesai dx dt. Kemudian dy dt. Okey, dy dt adalah sama dengan 1 tambah T kuasa negatif 2. Faham ke? Okey, yang ini turun bawah, tolak 2 macam. Tolak 1. Okey, tolak 1 jadi negatif 2 lah. Kemudian kita akan dapat sama dengan 1 tambah 1 over T square. Okey, so T square plus 1 over T square. Kemudian dapatlah dy dx. Okey, so dy dx dia adalah sama dengan dy over dt. So T square plus 1 over T square. dt dx. dt dx kita terbalikkan saja. Okey, sebab apa yang kita cari ni adalah dx over dt. So terbalikkan. Sebab kita nak dt dx. So T square over T square minus 1. Okey, betul salin. Kemudian boleh cross, boleh ni lah masukkan, yang mana boleh masukkan tu. So kita akan dapatlah T square plus 1 over T square minus 1. Okay, so itu adalah dy dx. Kemudian nak cari d square y dx square. Okay, d square y, okay, second derivative dx square. Baik, ini akan jadi quotient rule. Okay, dia akan jadi quotient rule. So kamu boleh buat yang UDV tu. Okay, saya akan buat on the fly. Okay, so V du dx. V du dx, so macam ni. Du dx adalah 2t. Okay, tolak U dv dx. So t square plus 1. dv dx adalah 2t. Over t square minus 1 square. Okey, ingat second derivative kena darab dengan dt dx. dt dx tadi apa? dt dx tadi adalah t square over t square. Bukan tambah square. T square over t square minus 1. dt dx jangan lupa. Ni dt dx jangan lupa.
Okey, biasanya dalam exam kalau soalan macam ni, soalan exam lebih kurang macam ni lah dulu. Ni ramai yang tertinggal. Okey, ini ramai yang tertinggal. Banyak kali dah saya ingatkan ni. Okey, ni ramai yang tertinggal. Tolong jangan lupa. Baik, so kita buatlah, kita expand. Sekejap nak expand ke? Kalau tak expand boleh expand lah ni. Okay, expand. So 2t cube minus 2t minus 2t cube minus 2t. Okay. Over t square minus 1 square. Ini salin balik. Tak ada kerongam, tak apa. Okey. Kemudian expand lagi. Atas darab dengan atas, bawah darab dengan bawah. So kita akan dapat 2t to the power of 5 minus 2t cube minus 2t. Sebenarnya yang ini akan hilang kan? Yang dua ni akan tolak ni, each other ni. Okey. So dia akan jadi kosong nanti. Sekejap saya potong awal-awal senang. Ini akan jadi kosong. Okey. So negatif yang tinggal sekarang adalah negatif 2t cube minus 2t cube juga. So boleh simplify lagi tu. Tak apalah, teruskan je lah. Okey, so ini akan jadi t square minus 1 cube. Okey, so simplifykan, dia akan jadi negatif 4t cube bahagi dengan t square minus 1 cube. Okey, so kita dah dapat kita punya second derivative. Kita tengok soalan dia. Jawapan dia 23C. Mana 23? Terlebih ni. 23C. So betul lah tu. Okey, sama lah tu jawapan dia. Dia punya first derivative pun betul, second derivative pun betul. Okey. Baik. Boleh faham ke untuk parametrik ni? Boleh, sir. Yang E macam mana yang E? Sejam setengah kita hari ni lah. Macam saya cakap lah, memang panjang untuk hari ni. Yang E macam mana? Okey kan? Nanti kamu try buat boleh? Kalau tak dapat, kalau tak dapat bagi tahu. Try buat lagi sekali, buat slow-slow. Kalau tak dapat lagi, bagi tahu. Okay, sir. Saya akan buat dekat Google Notes, nanti kamu tengoklah. Tapi try buat dulu. Okey, try buat dulu. Ingat differentiate E macam mana? Kita akan salin balik E tu, kemudian kita differentiate yang atas tu.